Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tuan Asmirul Anwar bin Aris, Pegawai Khas Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap pengurusi Madako dengan diiringi Encik Asmuni bin Dahlan, Focal Person PIDKS Daerah Yan, bersama Tuan Haji Munawir bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Yan, bersama Div-Div kehormat. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menadah tangan penuh kesyukuran atas limpahan rahmat dan izin-Mu yang mempertemukan kami dalam majlis perasmian PIBKS Daerah Yan pada hari yang penuh keberkatan ini. Ya Allah, berkatilah majlis kami ini dengan limpahan rahmat dan hidayah-Mu. Suburkanlah semangat kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam usaha memperkukuh pendidikan anak-anak kami. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah agar segala perancangan dan pelaksanaan program ini membawa manfaat kepada generasi masa depan. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami dalam menjalankan amanah ini. Jauhkanlah kami daripada sifat lalai, hasad dan perpecahan yang boleh meruntuhkan semangat kebersamaan. Jadikanlah PIBKS ini jambatan yang menghubungkan kasih sayang, persefahaman dan sokongan padu antara sekolah dan masyarakat. Kepadamu jualah ya Allah kami bermohon. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syafiq Azam bin Abdul Jalil kerana mengetuai bacaan ikrar. Majlis turut mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim bin Yusof atas bacaan doa sebentar tadi. Mendayung kolek ke Pulau Rokan, bekalan dibuka di tepi kuala. Masa jangan kita tangguhkan, tirai dibuka, majlis bermula. Dari Berjaya Hotel Pulau Pinang kami bawakan kepada anda majlis pelancaran PIBKS Daerah Yan tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Yang berbahagia Tuan Asmirul Anwar bin Aris, Pegawai Khas Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap pengurusi Mada Corp, yang dihormati Encik Asmuni bin Dahlan, Focal Person PIBKS Daerah Yan, yang bersama Tuan Haji Munawir bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Yan, yang berusaha Encik Abdullah bin Abdul Manaf, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Yan, Encik Khairil Azani bin Datuk Azmi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Yan, Penolong-penolong Pegawai Pendidikan Daerah Yan, yang dihormati YDP PIBG Daerah Yan, seterusnya penolong-penolong kanan sekalian. Layar berlabuh di Muara Tanjung, sauh ditambat pada galang, ucapan aluan kami junjung, kata permata jadi pegangan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang dihormati Encik Asmuni bin Dahlan, Focal Person PIBKS Daerah Yan, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Tuan Asmirul Anwar bin Aris, Pegawai Khas Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap
Pengurusi Madakop, Yang Berusaha Tuan Haji Munawir bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Yan, Yang Berusaha Encik Abdullah bin Abdul Manaf, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Perancangan, Yang Berusaha Encik Khairil Azani bin Datuk Azmi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Yang Berusaha Encik Sairi bin Abdul Halim, Timbalan Focal Person PIBKS Daerah Yan, yang dihormati YDP PIBG Daerah Yan, AJK PIBKS, Pegawai-pegawai PPD, Penolong-penolong kanan sekolah-sekolah daerah Yan, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kehadiran Tuan Asmirul Anwar, Pegawai Khas Yang Berhormat Datuk Hajah Aiman Atirah Sabu, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mana Timbalan Menteri maklumkan di saat-saat akhir sebenarnya yang beliau tak dapat hadir bersama-sama kita pada majlis pada hari ini. Walaupun kita sedikit bersedih dengan ketidakhadiran menteri itu, tapi saya percaya Timbalan Menteri telah menghantar Tuan Amirul selaku pegawai khas beliau untuk bersama-sama kita, dan saya percaya Tuan Amirul akan mewakili menteri dan akan mendengar suara-suara dan pandangan yang diberikan oleh pihak kita, mudah-mudahan insya-Allah. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PPD Yan selaku penganjur majlis pelancaran PIBKS Daerah Yan, yang mana saya kira ini satu pengiktirafan kepada PIBKS. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YDP PIBG yang hadir. Terima kasih kepada penolong-penolong kanan sekolah yang hadir, dan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, hari ini sebenarnya adalah hari bersejarah bagi PIBKS Daerah Yan. Dia bersejarah bukan sebab kita akan membuat pelancaran PIBKS, tapi hari ini adalah bersejarah kerana hari ini akan menjadi hari dan detik permulaan dan komitmen kita bersama PPD, sekolah, guru-guru, pentadbir, ibu bapa, masyarakat, agensi luar, sektor swasta dan semua pihak yang mana bersama-sama berganding bahu dalam usaha kita untuk membangunkan pendidikan, khususnya pendidikan di daerah Yan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya ramai yang di luar sana yang belum mengenali dan atau memahami apa itu PIBKS. Malah Tuan Amirul tadi dalam bilik tadi kita sempat berbual, beliau pun rasanya tak belum biasa dengan PIBKS ni. Jadi saya rasa tidak heranlah masyarakat di luar pun belum memahami dan mengerti berkaitan PIBKS. Dan mereka lebih memahami apa itu PIBG. Kalau kita sebut PIBG mungkin semua orang faham. Sebut PIBKS dia tak semua orang faham dan orang mengerti. Tapi kalau kita tanya ChatGPT tahu, dia boleh jawab. Tanya Google pun tahu. Dia sebenarnya PIBKS ni secara mudahnya adalah melibatkan semua, yang lebih besar lagi skop dia daripada PIBG. Kita tidak nafikan sumbangan PIBG kepada sekolah dalam hal berkaitan sokongan kewangan dan guna tenaga sebenarnya amat besar.
Bagaimanapun, dalam menjalankan peranan tersebut, terdapat keterbatasan yang besar antara keperluan dan kemampuan keuangan PIBG untuk membiayai keperluan sekolah dan keperluan pelajar. Jadi kepada YDP yang hadir pada hari ini, tuan-tuan sendiri faham dan berpengalaman, juga penolong kanan yang hadir tentu dapat memahami maksud yang saya sebutkan ni. Jadi keperluan tu memang mana-mana sekolah di daerah Yan memang terhad dari segi keuangan. Jadi itu yang satu kekangan kepada kita dan cabaran. Dari aspek demografi, daerah Yan merupakan warganya terdiri daripada golongan miskin B40 yang kebanyakan mereka adalah pesawah, nelayan, buruh kasar dan peniaga kecil. Atas faktor tersebut, kemampuan keuangan sekolah yang disumbangkan melalui PIBG adalah terbatas dan tidak dapat memenuhi keperluan sebenar semasa. Jika kewujudan PPD Yan berperanan sebagai entiti rasmi Kementerian Pendidikan yang menguruskan sekolah-sekolah di daerah Yan, maka PIBKS pula sebenarnya akan memainkan peranan dalam menyatukan semua PIBG daerah Yan yang akan menyumbang dan menyokong usaha-usaha untuk memperkasakan pendidikan daerah dalam ruang lingkup yang sesuai dengan peranan. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar adalah aset kepada negara. Oleh itu, entiti pendidikan kini tidak lagi boleh gerak secara silo, tetapi perlu berganding bahu dengan semua pihak secara holistik. Dalam pembangunan sektor pendidikan kini perlu disokong oleh semua pihak tanpa mengira siapa, kerana pelajar-pelajar yang lahir dalam pendidikan inilah kelak yang akan menjadi modal insan yang akan memacu kepimpinan, tenaga kerja, industri, teknologi, sistem digitalisasi dan seumpamanya. Cabaran pendidikan masa kini sangat kompleks dan mencabar. Banyak isu-isu yang berlaku di masa ini adalah di luar kawalan jangkaan kita yang waras. Dalam hal ini, kita perlu berganding bahu untuk memikul tanggungjawab pendidikan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, sekolah kita dan masyarakat kita agar ianya tidak berlaku di daerah Yan. Kita akui majoriti masyarakat di daerah Yan ini majoritinya adalah miskin dan salah satu punca pada masalah sosial kemungkinan juga adalah punca daripada kemiskinan. Tapi sesuatu yang mungkin lebih parah adalah bukan kemiskinan harta benda. Kemiskinan yang lebih parah adalah kemiskinan sikap, kemiskinan adab dan juga kemiskinan ilmu. Jadi oleh itu kita sama-sama perlu memainkan peranan agar daerah kita kekal selamat, harmoni, berprestasi tinggi dan berilmu. Dan akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Timbalan Menteri, kepimpinan PPD Yan, kepimpinan sekolah, kepimpinan PIBG, guru-guru, penolong kanan dan semua yang hadir pada petang ini. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan doakanlah PIBKS Yan akan dapat menjalankan amanah yang diberi dengan berkesan dan memberi manfaat untuk semua, untuk pendidikan daerah Yan, untuk pendidikan semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan yang penuh hikmah sebentar tadi. Seterusnya, dengan segala takzimnya
Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Asmirul Anwar bin Aris, Pegawai Khas Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap pengerusi Mahda Crop untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran PIBKS Daerah Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, tajahau, nahama, warakum. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Haji Munawir bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah Yan. Yang hormati sahabat saya Encik Asmuni bin Dahlan, Focal Person PIBKS Daerah Yan. Yang berusaha Encik Abdullah Abdul Manaf, Timbalan Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Yang berusaha Puan Saidu Shima bin Shuaib, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Yan, Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Khairil Azani bin Azmi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Yan, Sektor Pembinaan Murid. Yang hormati pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Yan. Yang hormati Yang Ketua PIBG Sekolah-Sekolah Daerah Yan. Yang hormati penolong kanan dan barisan pentadbir sekolah. Alhamdulillah, marilah kita merafat setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat berhimpun pada petang ini dalam majlis pelibatan ibu bapa dalam sektor swasta Pejabat Pendidikan Daerah Yan tahun 2025. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam takzim dan salam kemaafan daripada Yang Berhormat Datuk Hajah Aiman Atirah binti Sabu yang tidak dapat hadir bersama kita pada hari ini kerana urusan rasmi yang dapat dielakkan. Dan saya diamanahkan untuk mewakili beliau bagi menyempurnakan majlis yang amat bermakna pada petang ini, dan beliau melafazkan send regard kepada yang non-Muslim dan juga salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya merakamkan ucapan siti tahniah syabas kepada Tuan Haji Munawir Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah Yan serta seluruh ahli jawatankuasa Pejabat Pendidikan Daerah Yan atas kejayaan menganjurkan majlis ini. Inisiatif untuk menghimpunkan pemegang taruh utama pendidikan iaitu pentadbir sekolah, ibu bapa, sektor swasta berada di bawah satu bumbung merupakan satu langkah yang amat strategik dan tepat pada masanya. Hadirin hadiratnya sekalian, kita semua sedia maklum bahawa landscape pendidikan hari ini sangat dinamik dan mencabar. Tanggungjawab untuk melahirkan modal insan yang holistik, berdaya saing, berakhlak mulia bukan terletak di bahu guru dan pihak sekolah semata-mata, malah memerlukan satu ekosistem sokongan yang padu. Di sini letaknya kepentingan ibu bapa. Justru saya amat berbesar hati apabila dimaklumkan tentang kehadiran 22 orang yang di-Petua PIBG Sekolah Daerah Yan bersama kita pada hari ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, YDP PIBG amat signifikan. Tuan-tuan dan puan-puan adalah jabatan emas yang menghubungkan komuniti di rumah dengan pihak sekolah. Pelibatan aktif ibu bapa dalam aktiviti sekolah dan pembelajaran anak-anak di rumah secara konsisten telah terbukti mampu melonjakkan pencapaian akademik dan sasiah murid. Selain ibu bapa, majlis hari ini turut memberi fokus pelibatan sektor swasta, konsep sekolahku sejahtera
dan kemenjadian murid tidak akan lengkap tanpa sokongan padu daripada komuniti dan pihak korporat. Sektor swasta boleh memainkan peranan yang sangat besar. Sumbangan ini hanya terhad kepada aspek kewangan dan pendanaan infrastruktur semata-mata. Malah boleh diperluaskan dalam bentuk perkongsian kepakaran, knowledge sharing, program mentor-mentee, pendedahan kerjaya dan penyediaan platform latihan industri kepada pelajar. Selaku pengurusi Madakop, saya amat memahami potensi dan impak positif yang terhasil daripada Smart Partnership atau kerjasama pintar antara institusi pendidikan dan entiti korporat. Kita mahu pihak swasta melihat sumbangan mereka kepada sekolah sebagai satu pelaburan jangka masa panjang untuk modal insan negara. Sebagai bukannya sekadar satu program CSR, tanggungjawab sosial korporat semata-mata, bukan hanya sebagai tanggungjawab CSR semata-mata. Pastinya harapan YB Datuk Agama Madris pada hari ini tidak terhenti dengan satu acara simbolik sahaja. Saya berharap agar platform ini boleh digunakan oleh tuan-tuan PPD serta pegawai barisan pentadbir sekolah dan YDP sekalian untuk merangka strategi baru yang lebih jitu bagi memperkasakan pelibatan ibu bapa. Baik, saya berhenti kat sini. Orang politik saya tak boleh cakap ikut teks. Ni baru boleh tembang. Minta maaf saya kena ikut teks dulu. Baik, cuma disampaikan oleh sahabat saya tadi, saudara Zahran. Dia mengatakan bahawa tentang IT ataupun digital platform yang mesti menjadi satu budaya yang mesti diserapkan kepada murid pada masa ini. Yang itu daripada beliau lah dia menyampaikan pada saya. Bagi pihak saya semasa menjawat jawatan ESCO Kerajaan Negeri, semasa saya berbisik dekat Tuan Munawir, saya menghadiahkan Kedah Digital Library kepada negeri Kedah untuk anak-anak Kedah. Daripada kosong sehinggalah dia siap. Mungkin tuan-tuan yang ada ke sini. Itu hadiah saya. Semasa saya melaksanakan Kedah Digital Library, saya melihat di Penang. Penang ada Penang Digital Library. Lepas tu Penang dah nak pergi ke satu level, satu tahap yang lebih jauh dengan dia memperkenalkan di bawah Majlis Agama Islam, iaitu Penang Islamic Digital Library. Jadi Kedah agak terlambat. Saya bagi tahu Menteri Besar, saya bawa main melawat di Penang dan kita buat segera, dan saya tidak menggunakan platform agensi pihak kerajaan negeri, saya menggunakan platform NCIA untuk mempercepatkan. Jika tidak, duk kaji tak habis. Style saya kerja dengan cepat. Jadi akhirnya beliau tu siap walaupun ada COVID dalam 3 tahun. Saya bagi tahu daripada isu digital library ini penting selain saya nak lihat anak-anak Kedah boleh bersaing, berdaya saing dengan negeri-negeri lain, maupun bukan saja di peringkat nasional tapi di peringkat antarabangsa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya perlunya kita pada hari ini, tuan-tuan dah yang memainkan peranan, guru-guru dah memainkan peranan yang kita cakap tentang sharing knowledge, sharing kongsi tentang pengetahuan. Tapi yang pentingnya sekarang ialah kefahaman pemikiran kita dalam, walaupun dalam sektor pendidikan, tetapi kena lihat di peringkat yang lebih jauh ke hadapan. Sebabnya saya selalu berjumpa dengan Cikgu Mae dulu, pengarah pendidikan negeri, dengan juga Cikgu Rahim. Terbaru saya melawat beliau, kunjung hormat pada beliau. Saya maklumkan bahawa pada hari ini anak murid-murid kita ni orang Melayu ni, dan juga tak kira lah Melayu, Cina dan India, sebenarnya orang Malaysia ni hebat. Kalau kita jumpa orang kita di luar negara, mereka antara orang-orang yang hebat, luar biasa, dan mereka survive menjadi seorang tokoh-tokoh di peringkat negara-negara luar ni amat luar biasa. Tapi pada hari ini negara kita, kalau kita tengok pelajar-pelajar kita, ialah betul lah ada isu sikit sebanyak yang dalam netizen mainkan
duk main dalam social media pada hari ini. Tapi kalau kita bawa satu pemikiran lagi kepada pelajar kita, selain daripada education, dia punya akademik, sebenarnya mereka pergi jauh lebih daripada itu. Sebagai contoh, apabila kita telah pun berjaya menganjurkan ASEAN 2025, Malaysia negara berkecuali, Malaysia negara diplomasi, Malaysia negara diplomatik, sehingga kita berjaya menyelesaikan dua buah negara punya pertumbungan dari segi perang. Bukan mudah, tuan-tuan. Tetapi hari ini nama Malaysia disebut di peringkat ASEAN. Saya balik daripada Bangkok, saya pergi ke China, melalui China Daily itu mengatakan mereka fokus kepada Malaysia pada hari ini. Dan tuan-tuan juga memainkan, mesti menceritakan kepada anak murid ataupun pelajar kita ataupun masyarakat kita pada hari ini. Dan kita kena tolak satu pemikiran yang lebih kalau dalam bahasa ni dia panggil hulu, ekstremis yang berada dalam negara kita ada. Sebabnya kalau tuan-tuan faham kedaulatan, keselamatan negara dan juga geopolitik dunia, tuan-tuan akan sedar kebanyakan banyak orang tak tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Jadi hari ini pemikiran-pemikiran yang positif, politik nilai, rahmah, hikmah, wisdom, semua ni mesti diterapkan kepada anak murid kita. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan faham di peringkat antarabangsa. Saya pergi ke Hyderabad, India. Mungkin orang India ada di sini, cikgu-cikgu daripada India. Hyderabad, India. Saya masuk ke kedutaan Iran. Kebetulan saya lalu situ, saya masuk. Saya jumpa dengan duta Iran. Apa yang saya terkejut, kita bermain di sini pelik-pelik orang kita. Tetapi di sana saya bagi tahu satu benda yang dia cerita, walaupun Iran disanction sakatan ekonomi 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun. Tapi dia melahirkan manusiawi kehebatan individu orang-orang tersebut. Sebenarnya sebab itu mereka boleh buat nuklear dengan sendiri. Mereka ada saintis dan sebagainya. Saya kata macam mana you all survive? Dia kata dia boleh melahirkan saintis yang hebat. Sebab itu dijadikan sasaran oleh pihak Israel dan juga musuh-musuh lah. Dan sebab itu dia boleh serang balik Israel, walaupun negara-negara Arab tak boleh serang. Sebab kehebatan manusia pelajar-pelajar mereka itu diangkat begitu tinggi sekali dalam bidang nuklearnya, chemicalnya, engineeringnya, elektrikalnya, sebagainya. Saya pun agak terkejut. Begitu juga di Hyderabad, kalau kita tengok Cyberjaya tuan-tuan, Cyberjaya, kita tak sampai 5% daripada Hyderabad. Dia ada satu platform 2 juta orang India di Hyderabad itu bekerja, 2 juta orang. Macam Cyberjaya, platform-platform digital ini penuh di sana. Saya tanya, saya pergi minum teh tarik, chai. Dia sewa satu bangunan tu saja RM300,000. Maksudnya 2 juta itu yang menguasai digital di peringkat dunia pada hari ini. Jadi kita juga kalau kita boleh menceritakan kepada anak-anak kita benda-benda yang sebenarnya ada dalam diamond dalam pemikiran mereka. Diamond sebenarnya budak-budak kita ni pandai, tapi kita tak tahu bagaimana nak bawa. Saya terkejut, saya lihat Ketua Menteri itu dia tiru Cyberjaya, dia tiru Putrajaya punya jabatan, dia tiru copy paste tapi dia kurang elok sikit lah. Dia bawa all the multinational company dalam dia punya dekat kawasan Silicon Valley itu. Hampir 2 juta. 2 juta orang boleh kerja, gaji paling kurang RM4,000 Malaysia. Maksudnya apa tuan-tuan? Itu benda yang saya rasa dia kata dia tiru yang Cyberjaya tak apa nak jalan sangat, tapi dia tak diteruskan semasa itu, tapi dia meneruskan. Pada hari ini saya lihat, wah hebat, hampir 2 juta orang. Maksudnya benda itu dipikirkan oleh Ketua Menteri dia di kawasan di tempat Hyderabad. Saya pernah masa saya buat di library, engagement dengan pihak private ni penting. Sama di universiti ke saya mengajar, begitu juga dalam kita yang berada dalam platform
PIB pelibatan PIBKS dengan sektor-sektor swasta. Kita ada Kulim High-Tech. Kulim High-Tech. Multinational company ada situ. First Solar ada. Kita ada pelbagai lagi lah syarikat-syarikat yang besar. Saya panggil dia orang, duduk dengan saya panggil buat engagement beberapa sektor yang mereka sponsor kepada anak-anak kita dalam VR dan sebagainya. Hari ini orang bercakap siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai digital, siapa yang menguasai teknologi yang jauh ke hadapan, AI dan sebagainya, mereka akan menguasai dunia. Jadi kalau kita, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri PMX kita, ialah selain daripada kita cakap tentang pelaburan, yang tu kita set lain, tapi dalam education teknologi itu mesti diserapkan bermulanya di sekolah, sehingga dah daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di universiti. Cukup penting. Dan pada hari ini saya lihat ramai terutamanya orang Melayu, saya lihat anak-anak Melayu dalam bidang digital ni ramai yang terlibat. Dan kita juga, pelibatan kita juga bersama dengan pihak sektor swasta juga amat penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingat juga dengan perkembangan ekonomi kita pada hari ini, saya duduk pergi di negara luar, contohnya kalau pihaknya itu masuk border penuh orang Malaysia. Pihaknya center tu saya ingat center haknya itu bukan yang orang Siam, rupanya semua orang Malaysia duduk situ. Daripada lawatan sekolah saya tengok, daripada Johor lah ni banyak-banyak saya tengok perkembangan yang cukup baik dari pendidik. Maksudnya anak-anak ni diberi pendedahan, tapi yang tu level kita di middle class lah. Ada juga saya jumpa orang yang tu high level, anak dia pergi lawatan sekolah di Amsterdam. Saya terkejut, ada ke orang macam tu? Tapi pada hari ini Malaysia agak ke hadapan dalam pelbagai kita punya selain pada pendidikan, insya-Allah. Dulu saya nampak pendidikan kita compete dengan Vietnam. Saya tak pastilah dalam pendidikan. Sekarang Vietnam agak ke depan dan saya yakin dan insya-Allah pendidikan kita akan lebih jauh ke hadapan selepas ini dengan pelibatan kita semua. Bukan saja ibu bapa kena mainkan peranan, tapi kadang-kadang PIBG ni tak apa ramai yang terlibat saya nampak. Saya pun serahkan kepada orang rumah. Pasal kita sibuk dengan orang kata politik dan sebagainya. Tapi apapun saya rasa majlis seumpama ini mungkin saya sampaikan kepada pihak Yang Berhormat Datuk Aiman Aitirah ini. Dia bab-bab ni dia cukup minat. Dia beritahu saya sebab saya ada program Concord Hotel dengan dia pada lusa. Lepas tu dia kata boleh tak ganti dia. Kemarin dulu dia bab kat saya program di Concord Hotel Shah Alam. Tapi dia kata dia ada program di Penang yang dia tak dapat bersama. Dia kata boleh tak tolong gantikan dia. Saya kata insya-Allah saya akan sampaikan. Sebab kita di Kedah main Penang aja. Dan dalam masa yang sama juga saya ucapkan tahniah kepada PPD Yan. Teruskanlah komitmen, iltizam serta usaha murni ini demi memastikan anak-anak di daerah Yan. Tadi saya di brief oleh Tuan tentang daerah-daerah yang adanya parlimen di Yan dan sebagainya, merupakan tempat yang begitu cantik kalau daerah Yan ini, terutama dalam pendidikan kita boleh melahirkan tokoh-tokoh utama kalau dalam Yan. Saya tak salah salah seorangnya ialah pelukis negara di daerah Yan. Kalau tuan-tuan ingat, ya betul. Itu adalah di peringkat antarabangsa, pelukis antarabangsa lahir daripada orang Yan. Maka dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya mewakili YB Datuk Aiman Aitirah merasmikan Majlis Perlibatan Ibu Bapa Komuniti dan Sektor Swasta PKIBS Pejabat Pendidikan Daerah Yan tahun 2025 dengan seru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan yang penuh inspirasi sebentar tadi, dan diharap Tuan Asmirul kekal di atas pentas untuk upacara gimik perasmian. Majlis mempersilakan Encik Asmune bin Dahlan, Focal Person PIBKS Daerah Yan bersama Tuan Haji Munawi bin Azizan dan juga Divri Kehormat ke pentas bagi mengiringi Tuan Asmirul Anwar bin Aris, Pegawai Khas Timbalan Menteri
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap pengurusi Madakop untuk menyempurnakan gimik perasmian. Seterusnya dipersilakan Cik Sairi bin Abdul Halim, Timbalan Focal Person PIBKS Daerah Yan dan juga merangkap YDP PIBG SK Jenyang Pusat. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Marini binti Abu Seman, Setiausaha PIBKS Daerah Yan dan juga merupakan YDP PIBG SMK Batu Lima Jalan Jenyang. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad Faisal bin Mat Tahir, merupakan Bendahari PIBKS Daerah Yan dan juga merupakan YDP PIBG SMK Yan. Seterusnya dipersilakan Encik Tuan Haji Abdul Hamid bin Saad, merupakan AJK PIBKS Daerah Yan dan merupakan YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Singkil. Seterusnya dipersilakan Puan Azizah binti Bahari, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Batu Empat. Seterusnya dipersilakan Tuan Haji Muhammad Yusof bin Abdul Rahman, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Gua Cempedak. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Jamhuri bin Muhammad Razif, merupakan YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Haji Nyak Gam. Dipersilakan Encik Muhammad Zafani bin Zakaria, merupakan YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Langkasuka. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Azlan bin Asri, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Jerai. Dipersilakan Encik Jamaluddin bin Jalil atau Jamil, YDP PIBG SK Tok Mat Saleh.
dipersilakan Encik Mahran bin Said, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Troy. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Fakhzan bin Nasir, YDP PIBG SMK Agamayan. Seterusnya dipersilakan Encik Khairul Nizam bin Muhammad Rozi, YDP PIBG SMK Batu 17 dan juga merupakan YDP PIBG SK Padang Lumak. Seterusnya dipersilakan Encik Zakariah bin Ismail yang merupakan YDP PIBG SMK Bidong. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad bin Abdul Rahman, YDP PIBG SMK Gua Cepedak 2. Seterusnya dipersilakan Tuan Haji Abdul Aziz bin Haji Din, YDP PIBG SMK Gurun. Dan akhir sekali dipersilakan Encik Muhammad Zaki bin Osman atau Ahmad, YDP PIBG SMK Tunku Sulong. Silakan untuk sesi fotografi. Tahniah diucapkan kepada semua penerima. Semoga akan menjadi satu motivasi untuk terus menyumbang tenaga buat pendidikan negara. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Asmirul Anwar bin Aris atas kesediaan menyampaikan sijil sebentar tadi. Tidak cukup dengan itu, majlis ingin persilakan Encik Asmuni bin Dahlan, Fakir Pesaing PIBKS Daerah Yana. Kita teruskan dengan majlis fotografi.
Sesi fotografi akan diambil dari atas pentas. Mohon semua hadirin untuk berdiri bagi menjayakan sesi fotografi ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada semua. Diharap semua hadirin dapat kembali ke tempat masing-masing. Bagi menghargai kehadiran Tuan Asmirul pada hari ini, majlis mempersilakan sekali lagi yang berbahagia Tuan Asmirul Anwar bin Aris atas kesudian menyampaikan dan hadir pada hari ini. Jadi kita persilakan sekali lagi ke atas pentas bersama VIP yang lain bagi menyempurnakan penyampaian cenderamata. Majlis mempersilakan Encik Asmunir bin Dahlan, Focal Person pihak BKS Daerah Yan untuk menyampaikan cenderahati kepada Tuan Asmirul Anwar bin Aris, tanda kenang-kenangan. Majlis juga mempersilakan Tuan Haji Munawir bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Yan untuk menyampaikan cenderahati. Dengan berakhirnya penyampaian sebentar tadi, maka berakhirlah majlis pelancaran BKS Daerah Yan pada kali ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah banyak memberi sumbangan, bukan sahaja dari sudut kewangan, malah dari segi komitmen sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi merealisasikan majlis kita pada hari ini. Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Asmirul Anwar bin Aris, Pegawai Khas Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Merangkap Pengurusi Madakop, kerana sudi hadir bagi menyempurnakan pelancaran pihak BKS Daerah Yan kali ini. Dipersilakan Tuan bersama para div kehormat untuk ke ruang jamuan yang telah disediakan. Persilakan.